Terima kasih rekan media. Poin pertama saya adalah saya nak patahkan tema kempen Barisan Nasional iaitu kestabilan. Ya. Saya berpendapat bahawa Barisan Nasional dan Perikatan Nasional adalah punca ketidakstabilan yang berlaku sekarang. Kedua-dua pihak terlibat dalam sengketa perebutan kuasa yang melampau dan keterlaluan. Sekaligus Barisan Nasional sudah hilang kredibiliti untuk bercakap soal kestabilan politik. Undi Barisan Nasional adalah untuk membawa kestabilan politik. Mereka sudah hilang kredibiliti untuk bercakap bahawa mereka nak bawa kestabilan politik kerana mereka menjadi sebahagian daripada punca politik tidak stabil. Poin saya yang kedua adalah sejurus selepas pilihan raya negeri Johor pada 12 Mac, UMNO akan meneruskan rentak mereka. Pada 17 Mac, mereka akan buat perhimpunan agung UMNO di PWTC. Dengan jangkaan mereka bahawa rakyat Johor akan mengundi mereka untuk menubuhkan kerajaan dengan majoriti besar. Berarti Perhimpunan Agung UMNO 17 Mac adalah mood untuk merayakan kemenangan itu. Sekaligus mereka akan meningkatkan lagi tekanan khususnya kepada Perdana Menteri sendiri yang naik Presiden UMNO sebenarnya untuk menyegerakan pilihan raya umum pula. Bermaksud bermula dengan menang besar di Melaka, mereka trigger pula pilihan raya Johor dan mereka yakin menang besar. 17 Mac mereka akan sambut besar-besaran kejayaan yang mereka jangka mereka akan dapat. Kemudian mereka akan tingkatkan tekanan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen dan seterusnya rakyat Malaysia melalui pilihan raya pula. Saya katakan bahawa UMNO Barisan Nasional adalah punca kepada ketidakstabilan ini semua. Hanya rakyat negeri Johor sahaja yang boleh menghentikan politik angkuh seperti ini yang tidak menghiraukan sama sekali kehidupan rakyat jelata. Realiti kehidupan rakyat seperti yang disebut oleh Tuan Syed Ibrahim tadi, khususnya tentang isu kos sara hidup, pendapatan yang semakin merosot, hilang pekerjaan, kos makanan yang semakin meningkat, perumahan, pengangkutan, perubatan. Ini semua adalah perkara yang berkait dengan isu kos sara hidup. Kerajaan yang bertanggungjawab adalah kerajaan yang menumpukan kepada isu-isu ini. Kerajaan yang tidak bertanggungjawab akan hanya memikirkan soal kuasa, tetapi disalut dengan tema kestabilan. Sebab itu saya berikan satu gambaran ke arah mana UMNO dan Barisan Nasional sedang mencorakkan politik negara ke arah ketidakstabilan. Berbeza dengan pendekatan keadilan dan Pakatan Harapan. Apabila negara sedang menghadapi masalah COVID dan memberi kesan kepada kehidupan dan ekonomi rakyat, bukti kami pentingkan kestabilan adalah kami bersetuju dengan pihak kerajaan bahawa di peringkat parlimen, jika sekiranya ada keperluan untuk kerajaan meluluskan segera rang undang-undang keuangan bagi tujuan untuk membantu rakyat secara pemberian tunai, bagi maksud pembelian vaksin, bagi maksud apa-apa tujuan bagi kemudahan kesihatan rakyat, komitmen Pakatan Harapan termasuk keadilan ialah memudahkan proses untuk Dewan meluluskan bajet. Jadi tumpuan kepada negara kita
khusus untuk memulihkan ekonomi dan melegakan rakyat kesan daripada COVID. Bukti yang kita tunjukkan adalah dengan kita bersetuju dengan kerajaan persekutuan jika ada keperluan mendesak dan segera, keperluan keuangan yang perlu diluluskan, maka kami akan segera menyokong dan membantu menyegerakan kelulusan itu melalui proses parlimen. Ini bukti bagaimana kita prihatin dan kita mahu supaya rakyat tidak terkesan dengan pandemik COVID dan juga kesan ekonomi dan kehidupan. Beza dengan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kerana itu perkara ketiga yang terakhir yang saya nak ulas adalah isu pembukaan sempadan. Saya kebetulan menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Pandemik Kebangsaan yang difungsi oleh Perdana Menteri. Ada 3 wakil Pakatan Harapan selain daripada Tuan Eng, Salahuddin Ayub dan saya. Perkara tentang cadangan pembukaan sempadan ini telah dibincangkan hujung tahun lepas lagi. Dan dibincangkan dan dibentangkan kertasnya melibatkan kementerian yang berkenaan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelancongan juga terlibat, kemudian Kementerian Keuangan, Zafrul Mahathir. Tajuk tentang pembukaan ini telah pun dibentangkan dan juga dibahaskan, dibincangkan tentang timeline iaitu sejak hujung tahun lepas lagi. Dalam mesyuarat yang dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan itulah mesyuarat yang terakhir. Tahun ini tak ada langsung mesyuarat lagi. Januari berlalu tanpa mesyuarat, Februari berlalu tanpa mesyuarat. Kemudian Perdana Menteri umumkan 1 April pembukaan sempadan. Semua dah boleh masuk lah. Semua dah boleh masuk. Perdana Menteri pun baru balik daripada Kemboja, daripada Thailand dan semua, dan sekaligus akan buka. Okey. Yang kita tekankan sekarang adalah bagaimana perbincangan tentang hal itu telah pun sebenarnya dimuktamadkan pada akhir tahun lepas lagi. Namun kita boleh tengok bahawa pengumumannya datang terlalu lambat kemudian. Sebab sikap kerajaan yang indecisive soal life and livelihood, kita dah berterusan sepanjang lebih 2 tahun. Life or livelihood, life or livelihood. Kita tak boleh ada satu clarity. Jadi keadaan itu memberi kesan kepada kehidupan rakyat sepenuhnya. Jadi 3 perkara saya telangkan. Pertama, saya menyanggah tema kestabilan kerana Barisan Nasional dan Perikatan Nasional adalah punca kepada ketidakstabilan. Yang kedua, saya katakan bahawa melalui keyakinan Barisan Nasional bahawa mereka boleh menang besar di Johor, dan saya seru rakyat Johor menghentikan keangkuhan ini dengan tidak memberikan undi kepada Barisan Nasional, kerana mereka akan meneruskan perayaan ini, celebration mereka pada 17 Mac dalam Perhimpunan Agung UMNO, dan bertolak pada keyakinan bahawa mereka bertanding menang besar di Melaka, mereka jangka menang di Johor, mereka akan kemudiannya tidak terhenti di situ. Mereka akan memaksa pula penggal parlimen yang berbaki 1,5 tahun ini akan diakhiri dengan pilihan raya umum, dan itu meletakkan bukti bahawa pertembungan ini bukan pertembungan yang bersifat pro rakyat. Pertembungan ini adalah pertembungan dalaman UMNO antara kem yang berbeza dengan UMNO, dan pertembungan parti-parti yang duduk dalam kerajaan sekarang di antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan gabungan-gabungan mereka. Ini sebenarnya yang sedang dipaksa kepada rakyat. Terima kasih.